Hadis yang berikut, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fakharaja Abu Talhah faqubida as-sabiy falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa ya Ummu as-sabiy wa huwa askanu ma kan faqurribat ilaihi al-'asha faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وأر الصبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معه بتمرات فقال معه شيء قال نعم تمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب بها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم قال لا فقالت فاحتسب ابنك قال فغضب ثم قال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما فحملت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يتركها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى تقول أم سليم يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم فولد غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تمام الحديث. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu katanya adalah bagi Abi Talhah radhiyallahu anhu anak yang sedang sakit. Tiba-tiba Abu Talhah keluar, yakni keluar bersama dengan Nabi yang salam. Lalu anak yang sakit itu meninggal dunia. Tatkala Abu Talhah pulang, Anas menceritakan, Abu Talhah bertanya, apa berita anakku? Tiba-tiba isterinya Ummu Sulaim memberitahu dalam keadaan yang lebih baik daripada dulu, pada anak itu dah mati. Lalu dia menghidangkan makanan malam. Lalu Abu Talhah makan malam, kemudian tidur bersama dengannya. Setelah selesai tidur, lalu dia berkata,
simpankan anak itu. Anak itu sudah mati. Tiba waktu pagi, Abu Talhah datang menghadap Nabi SAW dan menceritakan kepadanya. Lalu Nabi bersabda, adakah engkau tidur bersama malam tadi bersetubuh? Kata Abu Talhah, ya. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kepada mereka berdua. Lalu Allah melahirkan seorang anak lelaki dengan persetubuhan itu. Dan Abu Talhah berkata kepadaku ketika anak itu dilahirkan, bawa adikmu ini, anak kecil ini, menghadap Nabi SAW bersama dengan beberapa biji tamar. Lalu bila aku tiba, Nabi bertanya, adakah kamu membawa apa-apa makanan? Ana menjawab, ya, beberapa biji tamar. Lalu Nabi mengambil tamar itu dan memamahnya. Kemudian menyuapnya pada mulut kanak-kanak itu. Kemudian mentahnikkannya dan menamakannya dengan Abdullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut riwayat Al-Bukhari, berkata Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, seorang di kalangan Ansar menceritakan, aku menyaksikan sendiri bagaimana 7 orang anak daripada anak yang dilahirkan itu semuanya adalah qari-qari Al-Quran, alim dalam Al-Quran. Yakni anak-anak Abdullah yang dilahirkan itu. Mengikut riwayat Muslim. Muslim riwayatkan, tadi riwayat Al-Bukhari. Ini matan riwayat Muslim. Abu Talhah telah kematian anak daripada isterinya Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan ceritakan kepada Abu Talhah berkenaan dengan anaknya mati. Biar aku sendiri yang menceritakan. Apabila Abu Talhah pulang, lalu dia menghidangkan makanan malam. Dan Abu Talhah makan dan minum bersama dengannya. Kemudian tidur bersama dengannya. Setelah dia melakukan hiasan diri yang lebih baik daripada selama ini, maka berlakulah persetubuhan di antaranya dan isterinya. Setelah selesai, dia menceritakan pada Abu Talhah bahawa anaknya sudah mati. Lalu Abu Talhah sangat marah kerana setelah itu baru cerita anak dia mati. Mengikut riwayatnya, isterinya bertanya pada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, apa pandanganmu kalau sekiranya ada orang yang memberi pinjam barang kepada satu keluarga, kemudian dia datang balik minta barang itu, adakah dia boleh halang tuannya mengambil barang itu? Kata Abu Talhah, tidak boleh, tak boleh halang. Kata isterinya, bersabarlah kerana anak kita sudah mati. Menyebabkan Abu Talhah marah. Setelah engkau puaskan nafsu, baru engkau beritahu anak kita sudah mati. Waktu paginya dia datang menghadap Nabi SAW dan menceritakan apa yang berlaku. Lalu Nabi berdoa, Allah Ta'ala memberkati kamu berdua. Lalu Abu Talhah mengandung. Dan adalah menjadi amalan Nabi SAW. Bila balik daripada musafir tiba ke Madinah, di mana walau mana-mana jalan pun Nabi masuk, Nabi menghampiri Madinah dan masuk Madinah waktu siang hari, tidak masuk waktu malam, supaya tidak mengejutkan keluarga. Di masa itu Abu Talhah meninggalkan isterinya dalam keadaan anaknya sakit. Dia bertolak dan dia pulang dalam keadaan dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau mengetahui bahawa aku keluar bersama Rasulullah dan aku masuk bersama Rasulullah. Itulah yang aku lakukan. Dan aku harap apa yang lakukan ini kerana-Mu, wahai Tuhan. Dan Ummu Sulaim menceritakan kepada Abu Talhah peristiwa yang berlaku pada anaknya. Hadis ini menunjukkan kisah bagaimana satu keluarga, Abu Talhah dan isterinya adalah ibu pada Anas bin Malik. Di mana Abu Talhah yang keluar bersama dengan Nabi dalam keadaan anaknya sakit berat.
Walaupun anak sakit berat, dia tinggal juga pergi berjihad dengan Nabi. Dan anak dia meninggal dunia. Bila dia balik ke rumah, anak dia dah mati. Dan isteri dia beritahu berkeluarga dia, jangan cerita ke Abu Talha anak dia mati, biar aku cerita sendiri. Bila Abu Talha balik, isteri tak cerita lagi anak dia mati. Beri makan dulu. Beri makan dulu. Setelah kenyang makan, ajak tidur pula. Dengan suami dia Abu Talha. Setelah puas-puas tidur bersetubuh, baru cerita pada suami dia, anak kita mati dah. Maka marahlah Abu Talha. Kerana buat begitu, dak cerita daripada awal anak mati. Lalu Abu Talha pergi menghadap Nabi di waktu pagi dan menceritakan apa yang dibuat oleh isterinya. Lalu Nabi mendoakan, mudah-mudahan Abu Talha dikurniakan seorang anak. Dan Allah Ta'ala beri padanya anak lelaki. Bila anak itu dilahirkan, Abu Talha suruh anak tiri dia Anas bawa menghadap Nabi supaya melakukan tahnik. Tahnik ini ialah belah mulut dengan membawa beberapa biji buah tamar. Lalu Nabi mamah buah tamar itu dan menyuap ke dalam mulut kanak-kanak itu dan mendoakan berkat untuk keduanya. Doa seorang Nabi adalah dimakbulkan oleh Tuhan. Mengikut riwayat seorang kalangan Ansar, anak itu dinamakan Abdullah. Dinamakan Abdullah. Di mana disebut dalam hadis, Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sekasih-kasih nama di sisi Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Ini disebut dalam hadis. Orang kita ni tak apa kenal nama Abdullah, dolah je. Dolah diramang, barang je cari nama pelik-pelik lah. Akhirnya pelik-pelik dah tahu nama tu kan nikah dah dia nak sebut. Pelik dah nama. Nabi kata sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman. Disebut dalam hadis, khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama ialah yang dihambakan kepada Tuhan dan dipuji, nama yang dipuji. Iaitulah nama-nama yang terpuji. Itu nama-nama yang baik disebut di dalam hadis. Pilih nama-nama yang terpuji, yang ada berkat daripadanya. Tujuan nak mendapat berkat, bukan nak sedap panggil nama saja untuk mendapat berkat. Dan hadis ini menunjukkan adanya tahnik, iaitulah orang Melayu panggil belah mulut. Makanan yang pertama dia beri kepada kanak-kanak itu. Dan Nabi melakukan tahnik dan mendoakan untuk kanak-kanak itu. Hadis ini menunjukkan bagaimana kesabaran Abu Talhah dan keluarganya dalam menghadapi anaknya yang mati. Anaknya mati, dan kesabaran isterinya mengatasi suaminya. Isteri dia sabar pada suami lagi dalam menghadapi masalah anak yang meninggal dunia ini. Dan Allah Ta'ala mengerjakan kepada mereka keluarga yang soleh dan zuriat yang soleh. Kerana disebut dalam Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatul salihat, di mana harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. Yang kekal ialah perkara-perkara yang soleh, iaitulah anak yang soleh dan harta yang digunakan untuk amal yang soleh. Wallahu a'lam.